Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 Mahat Johor yang saya kasihi sekalian. Okey, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk kelas kita yang seterusnya. Okey, di mana pada hari ini saya akan masuk kepada bab 3 yang ini teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey. So, sebelum saya masuk kepada bab ketiga pada hari ini, izinkan saya lah untuk kita nak revise balik apa yang kita dah pun belajar pada minggu lepas, iaitu bab 2 berkenaan dengan bantuan kecemasan. Okey. So seperti mana yang anda ingat, pada minggu lepas saya telah pun berkongsikan sedikit penerangan berkenaan dengan bantuan kecemasan yang ada, iaitu seperti CPR dan juga Heimlich Maneuver. Okey. Dan saya pun telah menerangkan sedikit tentang apakah itu CPR. Okey. Di manakah situasi yang memerlukan CPR dan contoh-contoh situasi tersebut. Dan saya pun telah menerangkan bagaimanakah langkah-langkah untuk menjalankan ataupun untuk membuat CPR. Okey, daripada langkah 1 sampai kepada langkah yang terakhir. Alright. Dan seterusnya saya telah pun menerangkan antara kepentingan CPR ini untuk kita belajar, untuk kita tahu. Okay, supaya apa? Supaya bila kita di luar, bila ada senario yang memerlukan CPR, so kita ada ilmu yang betul untuk kita menjalankan CPR tersebut dengan betul, dengan teknik yang tepat. Alright. Kemudian saya telah pun menerangkan berkenaan dengan Heimlich Maneuver. Okey, apakah itu Heimlich Maneuver dan situasi-situasi yang memerlukan Heimlich Maneuver seperti tercekik. Alright. Dan apakah kepentingan Heimlich Maneuver? Dan apakah kaedah-kaedah dalam melaksanakan Heimlich Maneuver? Alright. So ini adalah antara yang topik yang telah pun kita bincangkan di bawah bab 2 yang ini bantuan kecemasan. Alright. So hari ini kita tengok kepada bab 3, okay, yang ini teknik mengukur parameter kesihatan badan. So untuk hari ini saya akan menyentuh tentang dua saja, iaitu 3.1 suhu badan dan juga 3.2 kadar denyutan nadi. Okey. So untuk hari ini apa yang anda perlu faham ataupun anda perlu tahu ialah bagaimana untuk mengukur suhu badan dengan menggunakan teknik yang betul dan juga untuk menginterpretasikan suhu badan anda. Dan seterusnya kita hari ini akan belajar bagaimana untuk mengenal pasti titik nadi pada badan dan juga apakah orang kata macam kaedah ataupun langkah-langkah yang kita boleh buat untuk menentukan kadar denyutan nadi manusia. Alright. So first kali kita tengok kepada suhu badan. Okey. So untuk mendefinisikan apakah itu suhu, suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Okay, so itu ialah suhu. Yang ini darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Okay. So suhu badan manusia. Okay. So setiap organisma yang bernyawa, baik haiwan, baik manusia, okay, baik tumbuhan sekalipun ada suhunya. Okay, ada julat suhu yang normal bagi setiap organisma ini. Alright. So untuk badan manusia ini, okay, antara julat suhu manusia yang normal, okay, yang normal yang biasa kita gunakan termometer untuk melihat suhu badan kita, okey, selalunya antara 35.5 sehinggalah 37.4. Okey. Ini adalah contohlah julat suhu badan yang normal. Antara 35.5 sehinggalah 37.4 darjah Celsius. Alright. Lebih daripada itu, yakni 37.5 dan ke atas, itu dianggap tidak normal dan terlalu panas, okay, yang dipanggil sebagai hyperthermia ataupun demam lah. Alright. So 37.5 dan ke atas, okay, itu ialah suhu yang tinggi lah bagi badan manusia. Alright. So untuk mengukur ataupun menentukan suhu seseorang, kita ada beberapa jenis termometer. Okay. So untuk menyukat suhu, kita ada beberapa jenis termometer. Yang pertama, kita ada termometer klinik. Okey. So termometer klinik ini digunakan untuk menyukat suhu badan dan ianya boleh menyukat suhu dalam julat antara 35 hingga 42 darjah Celsius. Okey. So ini ialah contoh bagi termometer klinik. Okey. So sangat mudah. Di mana termometer ini biasanya, okey, ada dua tempat yang kita letak, okey, pada bawah lidah kita dan juga pada bahagian ketiak kita. Okey. So contoh nak menggunakan ini mudah je, ada button ni, tekan button ni. Okey. Kalau dia bunyi,
Dan kita letakkan bahagian ini dekat bawah lidah kita. Okay. So kita tengok pada suhu badan kita ini. Okay. So badan kita ini dia ada bunyi lah. So kenapa saya mengambil masa? Sebab untuk menggunakan termometer klinik ini, ianya mengambil masa lebih kurang 30 saat. Okay. Lebih kurang 30 saat baru dia akan memberikan bacaan lah bagi kita punya suhu badan. Okay, macam ni saya punya suhu badan dia ukur 37.0 darjah Celsius. Alright. So untuk termometer klinik seperti ini, ianya akan mengambil masa lah untuk kita nak dapatkan suhu badan seseorang. Okay, lebih kurang 30 saat. Alright. Dan perlu diletakkanlah bahagian yang besi hujung ini, alright, di bawah lidah, bukan di atas tapi di bawah lidah. Kenapa bawah lidah? Sebab di situ banyaknya saluran-saluran darah. Okay, so bacaan akan jadi lebih tepat. Alright. Sometimes juga ini boleh digunakan dengan meletakkannya di bawah ketiak kita. Okay, so kita akan letak satu macam cover ke apa semua tu, kita akan letak bawah ketiak. The same thing, kena tunggu juga lebih kurang 30 saat sampai dia menghasilkan bunyi beep. Alright, so ini ialah termometer klinik. Okay, ini kita panggil termometer klinik digital. Okay, kita juga ada termometer klinik yang manual lah. Alright, dan yang seterusnya kita ada termometer makmal. Okay, so termometer makmal ni biasanya digunakan untuk menyukat suhu cecair dan julat sukatan suhu yang ada pada termometer makmal antara negatif 10 darjah Celsius hinggalah 110 darjah Celsius. Okay, so yang biasa kita kat makmal ada termometer yang panjang tu, so itu ialah termometer makmal khas untuk menyukat suhu cecair. So apakah beza antara termometer makmal dengan termometer klinik yang manual? Kita boleh lihat pada bahagian bawahnya. Okay, di mana untuk termometer klinik di bahagian bawahnya ada sedikit pencerutan. Okay, macam bentuk C tu. Okay, so pencerutan itu akan memastikan bahawa suhu menurun tidak terlalu cepat. Okay, supaya kita mendapat bacaan yang tepatlah bagi suhu badan manusia. Manakala bagi termometer makmal biasanya dia straight, dia tak ada pencerutan di bahagian bawah tersebut. Itu beza utama nak membezakan antara termometer makmal dan juga termometer klinik. Alright. Dan kita ada termometer rektal. Okay, so termometer rektal ini dia punya bentuk lebih kurang sama tadi macam termometer klinik, cuma dia lebih kecil sedikit dan digunakan untuk menyukat suhu badan melalui laluan dubur. Okay, di bahagian bawah. So biasanya kita menggunakan termometer rektal ini untuk bayi, untuk menyukat suhu kanak-kanak ataupun bayi, kita menggunakan termometer rektal. Okey. Dan seterusnya kita ada satu lagi termometer yang saya rasa common lah kamu dah jumpa di luar sana, ialah termometer inframerah. Okey. Termometer ini. Alright, ini contoh termometer inframerah. Okey, di mana dia juga merupakan termometer digital dan digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. So, ini contoh bagi termometer inframerah, di mana bila kita tekan saja on, dia akan tembak satu infrared, cahaya merah. Dan biasanya kita menggunakan termometer inframerah ini, kita target dekat mana? Dekat dahi. Okey. Dapatlah bacaan saya ni 36.5. Alright. Kebanyakan orang sekarang ni tengah musim pandemik COVID, bila kita gunakan termometer inframerah, mereka biasa gunakan tangan. Okey, so dia kat dahi kan 36.5. Okey, cuba kalau kita gunakan termometer ini dekat bahagian contohlah tapak tangan. Okey, mungkin dapat bacaannya hampir sama. Kadang-kadang ada yang menggunakan di di pergelangan tangan. Okey, mungkin sedikit lain, rendah sikit. Ada yang mungkin kadang-kadang dekat hujung jari sahaja. Okey. So bahagian-bahagian badan kita ini dia tak sama so dia punya suhu badan. Alright. Sebab ada bahagian yang banyak saluran darah, so suhunya mungkin lebih tinggi daripada bahagian yang lain.
Right? Tapi untuk mengukat ataupun menyukur, mengukur suhu yang betul, menggunakan termometer inframerah, memang kebiasaannya kita menembak ataupun kita target kepada bahagian dahi kita. Sebab inilah bacaan paling tepat. Alright? Kalau kamu gunakan tangan kamu semua, bacaan tersebut mungkin kurang tepat ataupun kita panggil sebagai false positive lah. So better kita gunakan pada bahagian yang betul lah bagi termometer inframerah. Ada banyak bentuk, banyak jenis lah. Yang ini mungkin yang jenis kita boleh handle. Ada jenis yang kita completely tanpa sentuh lah, seperti mana yang kamu tengok pada pasaraya sekarang ni. Kita just dekat sahaja dia boleh detect. Itu pun jenis inframerah. Alright. So ini adalah contoh-contoh termometer yang ada. Alright. So dalam muka surat kamu 35 itu ada disebut itu bagaimana untuk mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Alright. So tadi saya dah praktiskan tentang termometer klinik tadi. So di mana kita letakkan termometer ini sama ada di bawah ketiak ataupun di dalam mulut, di bawah lidah selama lebih kurang kat sini mungkin 2-3 minit, tapi bergantung kepada kilang yang mengeluarkan termometer ini. Mungkin masa paling cepat ialah 30 saat. Ataupun kedengaran bunyi beep tadi, maknanya dah bolehlah kita tengok suhu badan tersebut. Alright. So untuk mengukur suhu badan, kita ada termometer klinik, kita ada termometer inframerah dan juga termometer rektal. Antara semua termometer ini bagi menyukat suhu badan, bacaan yang paling jitu, yang paling tepat yang boleh kita dapat bagi bacaan badan, suhu badan kita ialah dengan menggunakan termometer rektal. So termometer rektal memberikan bacaan badan, suhu badan yang paling tepat berbanding dengan termometer klinik dan juga termometer inframerah. Cumanya bezanya termometer rektal kita lebihkan kepada kanak-kanak lah ataupun bayi. Jarang kita gunakan termometer rektal untuk orang-orang dewasa maupun remaja. Dan untuk termometer makmal, biasanya kita gunakan untuk di makmal sajalah, bukannya untuk suhu badan. Alright. Dan selalunya termometer klinik, dia dapat menyukat suhu dengan kejituan 0.1 darjah Celsius. Manakala termometer makmal pula dia dapat menyukat suhu dengan kejituan 1 darjah Celsius. Berarti kat sini termometer makmal dia lebih jitu bacaannya berbanding dengan termometer klinik. Mempunyai bacaan yang lebih jitu berbanding dengan termometer makmal. Alright. Sebab kita menyukat suhu manusia, so kenalah bacaan yang lebih tepat daripada termometer makmal. Alright. So ini berkenaan dengan kaedah ataupun teknik mengukur suhu badan menggunakan pelbagai jenis termometer. Alright. So tadi saya kata bahawa untuk kita nak interpretasikan suhu badan kita, kebiasaannya julat normal antara 35.5 sehinggalah 37.4. Ini dikira bacaan yang normal, julat bacaan normal bagi suhu badan manusia. Alright. So lebih daripada itu 37.5 dan ke atas, inilah bacaan yang tidak normal, yang tinggi. Bagi seseorang manusia. So antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal, yang ini 37.5 dan ke atas, pertama ialah jangkitan. So bila mana kita mendapat jangkitan daripada mikroorganisma seperti virus ataupun bakteria, so ini boleh menyebabkan kita demam, dan demam boleh meningkatkan suhu badan. Kedua, bila kita terdedah kepada keadaan panas melampau, kadang-kadang kita ada musim El Nino, di mana panas melampau, kering. So bila kita berada di luar, melakukan aktiviti di luar dalam keadaan yang panas, yang ini juga boleh menyebabkan suhu badan kita bertambah. Ini boleh menyebabkan berlakunya fenomena seperti stroke harbor ataupun heat stroke, di mana bila suhu terlalu tinggi kita akan shutdown, kita akan pengsan. Alright. Ataupun mungkin disebabkan oleh selaran matahari yang terlampau, yang melampau. Alright. Bila kita terdedah kepada suhu yang panas, cahaya matahari yang sangat tinggi, dia boleh menyebabkan sunburn, ataupun selaran matahari yang melampau. So kulit kita akan berubah warna. Alright. Ini biasa bagi orang-orang yang duduk di tepi pantai ataupun duduk di kawasan-kawasan pulau, biasalah mendapat selaran matahari ataupun sunburn. Alright. Yang ketiga, faktor senaman. Bila kita melakukan sebarang aktiviti yang berat, aktiviti yang kata aktif, strenuous physical activities seperti bersenam,
Alright, senaman berat seperti berjoging, berlari dan sebagainya juga boleh meningkatkan suhu badan. Okay, so inilah antara 3 faktor yang boleh menyebabkan suhu badan kita menjadi abnormal ataupun lebih daripada yang normal. Okay, ada juga situasi di mana suhu badan kita kurang daripada yang normal. Okay, ini dipanggil sebagai hypothermia. Okay, H-I-P-O-T-E-R-M-I-A, hypothermia. Okay, biasanya berlaku bila kita terdedah kepada kawasan yang sangat sejuk. Contohnya bila kita berada di kawasan tundra, okay, terperangkap di kawasan bersalji, okay, di mana kita tak cukup kita punya pakaian layer pelindung kita, okay, menyebabkan suhu badan kita boleh drop, boleh mencapai hypothermia. Dan bila suhu kita menurun secara mendadak, okay, kita akan mulalah menggigil, okay, kita akan mula cari sumber bahan haba dan sebagainya. Jika tidak ada, maka kita boleh mati kesejukan dan membeku. Alright, so ini adalah antara dua situasi, hypothermia bila suhu rendah dan hyperthermia bila suhu terlalu tinggi. Okay, sebab itulah kalau kamu recall balik form 1 tingkatan 1 kamu, okay, bahagian bab yang ketiga, alright, iaitu homeostasis. Okay, ada contoh diberikan bagaimana homeostasis untuk mengawal suhu badan kita supaya sentiasa kekal pada julat yang normal. Okey, so itulah kepentingan homeostasis. Okey, so itulah kita ini manusia yang merupakan mamalia, kita punya sifat adalah berdarah homeoterma. Okey, ingat balik masa form 2 kamu, homeoterma yang ini berdarah panas, berarti kita ini antara contoh organisma seperti mamalia yang mampu mengekalkan suhu badannya, tidak kira sama ada di luar itu panas ataupun sejuk. Okay, ini kelebihan kita sebab kita ada mekanisme pembetulan yang dipanggil sebagai homeostasis. Okay, so ingat balik form 1 dengan form 2 punya pembelajaran berkenaan dengan homeostasis dan juga homeoterma. So, kita lah haiwan mamalia tersebut. Okay, jika dibandingkan dengan haiwan-haiwan lain seperti reptilia yang berdarah sejuk ataupun poikiloterma, mekanisme suhu mereka adalah bergantung kepada suhu persekitaran. Alright. So, ini berkenaan dengan suhu badan manusia. Okey. So, seterusnya kita melangkah kepada kadar denyutan nadi ataupun pulse rate. Okey. So, dekat badan kita ni ada beberapa kawasan, okey, ataupun titik nadi pada badan yang kita boleh cek. Okey, kita punya kadar denyutan nadi. Alright. So, nadi ini basically adalah denyutan jantung yang dihantar, okey, melalui arteri. Okey, so bila jantung kita berdegup, ritma tu, okey, dia punya rima degupan jantung itu akan dihantar kepada kita punya arteri. So dia akan menghasilkan denyutan nadi. Nah, kita boleh kesan ataupun kita boleh detect denyutan nadi ini pada kawasan-kawasan yang ada arteri sahaja. Okey, sebab arteri dia dia kenyal, okey, dan dia akan mentransmit, membawa ritma denyutan jantung tadi sampailah ke penghujungnya. Alright. So, antara kawasan-kawasan nadi yang penting, okey, pertama sekali dia di leher kita. Okey, ini kita punya trakea lebih kurang bila 1.5 jari kita ni, alright, kita boleh kesan kat sini. Alright. Kamu boleh rasa satu denyutan nadi yang besar. Okey, ini penting. Alright. Dia belah kiri dan juga belah kanan kamu ni. So, dua-duanya kamu rasa sama ada menggunakan ibu jari, kita tekan sikit dengan kuat sangat, dan ataupun menggunakan 3 jari kita. Alright. Okay, kamu boleh rasa. Okay, ini yang paling common kita akan cek bila mana kita melakukan CPR itu. Alright, CPR memang kita memerlukan untuk cek denyutan nadi dekat leher. Sebab apa? Inilah saluran darah arteri yang membawa darah beroksigen daripada jantung direct pergi ke otak. Alright. Dan yang paling common dekat kita punya pergelangan tangan, gunakan 3 jari. Okay, 1, 2, 3. Kita letak pada kita punya pergelangan tangan di sini. Okay, ini ibu jari kita. Dia selari dengan ibu jari kita. Tekan kat sini. Alright. Alright. So ini kita punya tempat kedua lah. So kamu boleh rasa denyutan nadi kamu yang paling common kat sini. Kita cek doktor tu biasanya akan cek kat sini lah untuk mengesan denyutan nadi. Okey, kamu boleh rasa dia macam ombak naik turun. Alright. Dan seterusnya kita boleh kesan kat mana? Dekat kaki. Kaki masa tak tunjuk kan. Tapi dekat bahagian kaki kita punya buku lali kita tu. Alright. Kalau buku lali kamu tu yang selari dengan ibu jari kamu tu, kan kamu rasa kat buku lali kamu tu ada tulang menonjol di belah kiri tu.
Okey, kalau kaki kanan lah. Okey, yang ke dalam tu, bahagian bawah dia cuba kamu tekan, kamu akan rasalah, okey, denyutan nadi tersebut. Okey. Yang seterusnya di antara ibu jari kaki kamu dengan yang the second toe tu, okey, bayangkan ini ibu jari kaki kamu, ini second toe. So di antara dua ni, kalau kita pergi ke atas sikit, kita boleh kesan juga denyutan nadi. Okey, yang biasanya doktor akan cek bagi kanak ataupun bayi dekat situ. Alright. Ataupun kita boleh dekat mana? Dekat sini, dekat tangan kita ni, dekat pertengahan ni pun juga boleh, tapi susah sikit lah. Okey, kena ke dalam sikit. Alright. Dan lagi mana? Dekat depan ni pun boleh. Depan telinga kita ni, kalau dekat depan kita ada cuping kecil ni kan. Cuma kamu gunakan satu jari kamu, tekan. Okey. Kamu akan rasa denyutan nadi. Okey. Dan kalau kamu jadi dekat depan sini pun boleh, dekat kepala kita tepi ni pun boleh. Alright. Ataupun dekat bawah ketiak kita pun, kalau kita cek betul-betul dekat area sini, kat pelapik ni pun boleh kita kesan denyutan nadi. Ataupun dekat peha. Okey, dekat bahagian peha kita ni, dekat kita punya pelipat antara peha dengan kita punya pelvic tu, okey, di bahagian tengah-tengah tu, kalau kita tekan dalam sikit, kita juga boleh mengesan denyutan nadi. So ada banyak, okey, titik-titik nadi yang kita boleh pilih untuk mengesan denyutan nadi. Tapi paling common ialah di bahagian pergelangan tangan dan juga di bahagian leher tadilah yang saya tunjuk pada peringkat awal tadi. Alright. Dan denyutan nadi ini juga dia bergantung kepada beberapa faktor. Okey, antaranya ialah faktor jantina. Yang kedua ialah faktor umur. Dan yang ketiga ialah faktor aktiviti fizikal. Okey, untuk faktor jantina, okey, antara lelaki versus perempuan. Okey. So, dari segi jantina, secara normalnya kadar denyutan nadi bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan kadar denyutan nadi bagi seorang perempuan. Okey. Yang kedua, faktor yang kedua ialah berdasarkan pada umur. Kebiasaannya kalau kita tengok orang muda, okey, mempunyai kadar denyutan nadi yang tinggi berbanding dengan orang tua. Okey. Dan juga bergantung kepada kadar ataupun aktiviti fizikal yang dilakukan. Okay, semakin cergas aktiviti fizikal tersebut, semakin bertambahlah kadar denyutan nadi kita. Alright. So bila kita sebut tentang kadar denyutan nadi, berapakah yang normalnya? Berapakah bacaan ataupun julat normal bagi bacaan denyutan nadi? Okay. So yang normalnya antara 80 hingga 100. Okay, ada yang mungkin kata 80 hingga 110. Okey, 80 hingga 120. Tapi untuk saya apa yang saya baca dulu, 80 hingga 100. Okey, denyutan per minit. Okey. So 80 hingga 100 denyutan per minit. So dalam masa 1 minit, okey, kalau kita kesan, tekan dan kita kira dalam masa 1 minit, okey, ada kalau yang normal dan keadaan yang berehat, okey, kebiasaannya dia akan baca lebih kurang 80 hingga 100 ataupun 110 denyutan per minit. Okey, so ini ialah kadar denyutan nadi. Okey, so untuk info tambahan jugalah untuk kamu semua, walaupun mungkin kamu tak perlu tahu, tapi untuk info tambahan juga, bila kita tekan, kita cari kita punya titik nadi ni, kita bukan sekadar untuk mengesan kadar nadi, tapi kita juga akan cek dia punya rima dia. Okay, adakah nadi itu berombak dengan betul, dengan kadar yang tetap dan sebagainya. So, bergantung kepada bacaan, bergantung kepada karakter denyutan nadi itu. Okay, dia akan memberikan macam hint kepada penyakit-penyakit yang ada pada seseorang itu yang selalunya berkaitan dengan masalah jantung. Okay, kalau nadi itu terlalu rendah, okay, apa masalahnya? Kalau kadar nadi terlalu tinggi, apa masalahnya? Okay, dan kalau dia punya rima itu macam beralun tidak cantik, mungkin terlalu tinggi, ada yang rendah balik, atau tinggi balik, rendah balik, ataupun tinggi, rendah. So bergantung kepada karakter denyutan nadi itu, ada penyakit-penyakit yang kita boleh detect lebih awal. Sebab itulah pentingnya untuk mengukur ataupun kita nak melihat karakter denyutan nadi seseorang manusia. Alright, so ini adalah asas ketika mana kita menjalankan pemeriksaan fizikal lah pada peringkat awal, iaitu dengan mengesan suhu badan dan juga untuk mengesan denyutan nadi seseorang. Okey, so dengan info ini kita boleh dapat gambaran yang kasar apa yang masalah yang mungkin ada pada seseorang tersebut. Okey, so ini berkenaan dengan kadar denyutan nadi. So even kamu dekat rumah pun kamu boleh cuba.
Okey, dalam sambil duduk dalam keadaan rehat, cuba kamu cek kamu punya pulse dekat wrist kamu ni. Okey, so lepas kamu dah cek, kamu catatkan. Kemudian cuba kamu macam jalan macam berjalan. Okey, berjalan. Okey, dalam 2-3 kali tu, okey, duduk balik, cek badan nadi kamu. Okey, lepas tu berlari pula. Okey, berlari, cek balik. So kamu akan dapati lama kelamaan kamu punya pulse tu makin lama makin meningkat. Ada satu situasi, okey, yang agak pelik bagi atlet. Right. So untuk atlet ni dia ada unik sikit. Di mana atlet ini jika dah biasa sangat bersenam, okey, mereka dah orang kata setiap hari rutin harian mereka adalah untuk bersenam, pergi gym ke, buat latihan fizikal sebagainya. Dan tempoh yang lama itu, lama kelamaan denyutan nadi mereka menjadi sedikit rendah daripada orang normal. Okey. So untuk atlet, bacaan nadi mereka sentiasa rendah daripada orang normal. Sebab apa? Sebab jantungnya sudah pun berdegup, sudah pun beradaptasi, okay, dengan keadaan fizikal yang sentiasa dilakukan setiap hari, menyebabkan jantungnya degupannya semakin perlahan. Okay? Tapi itu bukan bermakna dia tak sihat, dia sihat. Cuma disebabkan oleh physical activity yang dilakukan setiap hari, maka jantung dia beradaptasi dan akhirnya denyutan nadi bagi atlet adalah sedikit rendah berbanding dengan bacaan orang-orang yang normal. Ini adalah info tambahan yang sangat menarik. Okey, so siapa yang atlet, apa yang orang kata atlet tu, okay, yang selalu orang kata setiap hari bersukan dan sebagainya, cuba cek nadi kamu, mungkin kamu punya bacaan tu mungkin kurang daripada normal. Okey, tapi itu bererti kamu bukan yang tak sihat, cuma itu ialah adaptasi badan kita terhadap physical activity kita setiap hari. Okey, so ini sahaja untuk hari ini punya kelas. Alright, so boleh baca balik buku teks kamu, boleh rujuk balik dan disertakan bersama dengan kelas ini pun sama, the same thing. Saya akan bagi latihan, okey, di bahagian Google Form. So nanti kamu boleh buat dan siapkanlah, insya-Allah. Alright, so sekian, terima kasih. Cuba kita berjumpa lagi di kelas kematan pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.